Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Hadirin muslimin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini, hari Jumaat yang merupakan penghulu kepada segala hari, di bulan yang penuh dengan kegembiraan dan kemuliaan ini, bulan Syawal. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kalau kita baca dalam ilmu ulumul Quran, sebahagian ulama membahagikan ayat-ayat Al-Quran ini kepada beberapa kategori, atau sebagian ulama membahagikan kandungan isi Al-Quran ini kepada beberapa kumpulan atau jenis-jenis ayat. Juga disebut dalam tafsir Al-Munir oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika beliau menjelaskan dengan maksud yang dikatakan bilangan ayat Al-Quran itu sebanyak 6,666 ayat. Kalau kita mengaji dalam ilmu al-fawasil, bincang pasal jumlah ayat Quran, kita tak jumpa jumlah 6,666. Paling banyak kita jumpa pun 6,236 mengikut kiraan madhab Kufi yang kita berpegang dengannya. Walau bagaimanapun, bila kita baca dalam kitab-kitab lain, kitab di antaranya Aqidatun Najin, kitab Tauhid, kitab Jawi, di hujung kitab musannif ada sebut kata bilangan ayat Quran ni 6,666. Juga dalam kitab Tajwid pun ada setengah kitab dia sebut. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan 6,666 ini? Maka dihuraikan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir, dalam juzuk yang pertama sebelum beliau menafsirkan suratul Fatihah. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, yang pertamanya, Al-Quran ini terdiri daripada 1,000 ayat yang berbentuk Al-Amru, makna perintah, suruh. Ayat-ayat suruh, ayat perintah, ada 1,000 ayat. Yang kedua, ada 1,000 ayat yang berbentuk An-Nahyu, tegah, larang, jangan, ada 1,000 ayat, jadi 2,000. Yang ketiga, ada 1,000 ayat yang berbentuk Al-Wa'du, janji-janji yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang melakukan kebaikan. Allah janji kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Maka ada 1,000 ayat yang berbentuk sedemikian. Yang keempat, kata Dr. Wahbah Zuhaili, ada 1,000 ayat yang berbentuk Al-Wa'id, janji-janji buruk daripada Allah. Orang yang melakukan kejahatan, penderhakaan, kekufuran,
dan sebagainya, diberikan janji balasan yang buruk oleh Allah. Ada 1000 ayat yang berbentuk demikian. Yang kelima, ada 1000 ayat yang berbentuk al-qasas wal akhbar. Kisah-kisah umat-umat terdahulu, khabar-khabar mereka, berita tentang apa yang telah berlaku, kemudian yang akan berlaku, sedang berlaku, apa semua. Quran cerita dibawa dalam bentuk kisah, sama ada ketika hayat Nabi atau kisah umat dulu sejak daripada Nabi Adam alaihissalam, diceritakan sebagai pengajaran. Ada 1000 jadi 5000. Yang keenamnya ada 1000 yang berbentuk al-ibaru wal amsal, ibrah, pengajaran, dan juga amsal, yakni perumpamaan, perbandingan. Banyaklah, daraballahu masalan rajulaini, daraballahu masalan imra'atan dan sebagainya lah. Kemudian Allah sebut masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah dan sebagainya. Jadi ayat yang berbentuk analogi, perumpamaan, berbentuk ibrah, pengajaran, ada 1000, jadi 6000. Kemudian kata lagi ada 500 ayat yang berbentuk al-halalu wal haram. Cerita pasal halal, cerita pasal haram, ada 500 ayat, jadi 6500. Kemudian ada 100 ayat yang berbentuk doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ila akhiril ayat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbi, ya, dan sebagainya lah. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Banyak, ada 100 ayat yang berbentuk doa, jadi 6600. Dan ada 66 ayat yang berbentuk an-nasikh wal mansukh, ayat yang membatalkan dan ayat yang dibatalkan. Ada 66 ayat. Kita tahu Quran ni kadang-kadang dia turun satu ayat, satu hukum untuk satu ketika, kemudian selepas daripada satu ketika datang pula ayat baru yang membatalkan ayat yang kemudiannya. Sebagaimana pada ayat puasa pun ada dan sebagainya lah. Jadi ada 66 ayat. Jadi total kesemua 6666 ayat. Ini yang disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir dia Al-Munir. Baik. Salah satu daripada bentuk-bentuk ayat ni dia panggil al-qasasu wal akhbar. Ada 1000 ayat. Kisah-kisah umat-umat terdahulu dan juga khabar, cerita, berita. Baik. Kenapa dalam Al-Quran salah satu isi kandungan dia Allah paparkan kisah-kisah umat terdahulu. Sejak daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam, turun mari ke bumi, kemudian kisah yang berlaku di antara anak dia Habil Qabil. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Berkelahi dua beradik, hak seorang tak puas hati, hasad dengki, bunuh saudara dia. Kemudian tak tahu nak buat lagu mana, mayat ni usung kata pasal tak pernah berlaku pembunuhan, itulah pembunuhan kematian yang pertama. Lalu Allah kata faba'athallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Burung gagak Allah tunjuk kat dia, Allah hantar burung gagak, sekok mati sekok hidup, hak hidup dia cangkui dia keh tanah sampai berlubang, dia kambus saudara dia, barulah dia tahu bagaimana nak uruskan jenazah saudara dia tadi lalu ditanam. Sejak daripada kisah tu mari kepada kisah banyaklah kan yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini. Apa hikmah dan apa tujuan dan apa faedah di sebalik penceritaan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu yang Allah paparkan dalam Al-Quran, yang menjadi salah satu daripada isi kandungan Al-Quran. Itu kalau kita baca bulan Ramadan, kita baca khatam. Nak lebih daripada baca tu, cuba kita tadabbur, cuba faham, mengaji, bagi reti dan bagi tahu apa yang Allah nak sampaikan kepada kita.
Yang pertama kata ulama sebab isbatul wahyi war risalah. Nak menetapkan, nak habaq kata wahyu kerasulan ini, wahyu ini datang sumbernya daripada Allah. Bukan daripada rekaan Nabi, bukan daripada mana-mana, tapi mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi boleh menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu yang sebahagian besarnya dah diceritakan dalam kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Yang Nabi SAW adalah seorang Nabi yang ummi. Nabi yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Mana mungkin Nabi baca daripada Taurat? Mana mungkin Nabi baca daripada Injil? Yang Nabi boleh cerita, tak mungkin Nabi baca sebab Nabi orang tahu. Nabi tak boleh baca, Nabi tak boleh tulis. Dan Nabi tak pernah hidup bercampur, berkawan dengan puak-puak rabai, puak-puak rahib, puak-puak pendeta Yahudi, Nasrani, dah. Jadi bagaimana Nabi boleh cerita dengan begitu detail? Kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kita buka dalam surah Yusuf daripada awal sampai habis, detail cerita. Mula daripada Nabi Allah Yusuf mimpi, cerita kat Nabi Allah Yaqub. Nabi Yaqub kata jangan duk cerita kat adik-adik abang-abang hang sakit daripada dengki. Kemudian abang-abang ni buat pakatan, kononnya nak bawa Yusuf pergi main, kemudian bawa pergi. Kemudian ambil baju Yusuf, lempak Yusuf tahu dalam telaga, celup dengan darah kami, balik ceritakan Nabi Yaqub. Yusuf dimakan oleh serigala. Ya, Yusuf dibuang dalam telaga, bergantung di tali tagi. Datang satu rombongan nak ambil ayak, cedok ayak, tengok naik satu orang budak yang segak, yang comel. Dibawa ke Mesir, dijual dengan harga yang murah, dibeli oleh seorang menteri, dibawa balik, dibelah dalam rumah. Berlaku fitnah di antara Yusuf dengan Zulaikha, dengan isteri dia. Akhirnya kerana nak tutup aib, bubuh Yusuf dalam penjara. Dalam penjara berlakulah kisah-kisah. Kemudian keluar jadi menteri, kemudian adik-adik Yusuf datang minta. Bagaimana Nabi boleh cerita dengan begitu detail? Sedangkan Nabi tak boleh baca, Nabi tak boleh tulis. Tak mungkin Nabi baca daripada Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Sebab tu di akhir surah tu Allah cerita, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Itulah kisah ghaib, berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Sedangkan engkau tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika kejadian, ketika saudara Yusuf merancang nak buang Yusuf, nak khianat Yusuf dan sebagainya. Nabi Yusuf tak ada masa, Nabi Muhammad tidak ada bersama dengan mereka. Tapi bagaimana Nabi boleh cerita dengan begitu detail? Sebagai bukti kebenaran wahyu, apa yang Nabi cerita tu sumbernya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cerita Firaun dikejar, Nabi Allah Musa alaihi salam dikejar oleh Firaun. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa atba'ahu Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Allah kata kami selamatkan Musa dengan pengikut-pengikut dia. Diikuti oleh Fir'aun dalam keadaan baghyan, melampau dan juga memusuhi Nabi Allah Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa dengan pengikut-pengikut dia selamat dah jemerang belah tu, Firaun ikut sampai tengah, lalu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka dalam laut. Lalu Allah cerita saat kematian Firaun, hatta idza adrakahu al-gharq, ketika mana Firaun hampir lemas, apa dia kata? Amantu, aku telah beriman, aku mengaku aku beriman, annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil. Tak ada Tuhan lain yang berhak disembah lain daripada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Belum ni dia mengaku kata dia Tuhan, ana rabbukumul a'la. Bila lemah, tak ada siapa boleh tolong dia, waktu tu dia surrender.
Dia mengaku beriman kepada Allah. Wa ana minal muslimin, aku mengaku aku daripada orang yang menyerah diri pada Allah. Lalu Allah kata, al-ana, sekarang baru hang nak mengaku wahai Fir'aun, wa qad asaita qablu, sebelum ni kamu banyak derhaka, wa kunta minal mufsidin, kamu banyak buat kerosakan atas muka bumi. Macam mana Nabi boleh cerita saat Fir'aun hampir tenggelam? Kemudian Allah kata, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Bila habaq kepada Bani Israel, Fir'aun mati dah. Bani Israel tak percaya. Macam mana dia Tuhan dia boleh mati? Tak mungkin. Lalu Allah perintahkan laut, hanyutkan mayat Fir'aun pergi ke pantai. Allah kata, hari ni kami selamatkan batang tubuh Fir'aun daripada tenggelam, daripada rosak. Sampailah ada kita boleh tengok. Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya dia menjadi pengajaran, iktibar kepada orang-orang yang datang selepas daripada dia. Macam mana Nabi boleh cerita? Tak mungkin Nabi baca, sebab Nabi tak boleh baca. Ummi. Maka semua ni adalah bersumberkan daripada wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar. Itu yang pertama. Kenapa Allah paparkan kisah. Yang kedua, kata ulama, bayanun anna ad-dina alladhi da'alahu al-anbiya huwa min indillah. Yang kedua, kisah-kisah ini menjadi bukti bahawasanya agama yang dibawa oleh para nabi sejak daripada Adam sampailah kepada Nabi Muhammad adalah datangnya agama ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sumbernya. Sebab seruan mereka itu adalah sama. Di antaranya Allah sebut, wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad Allah hantar saudara mereka Nabi Allah Hud. Qal, Nabi Allah Hud seru mereka apa dia? Ya qaumi, hai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kamu Tuhan yang lain selain daripada dia, selain daripada Allah. Demikian juga wa ila samud akhahum salihah, Allah hantar kepada Samud saudara mereka Nabi Allah Saleh. Seruan Nabi Allah Saleh apa dia? Ya qaumi i'budullah, hai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kamu Tuhan yang lain selain daripada Allah. Seruannya sama. Di antara lain apa? An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembah Allah, kemudian hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan juga taat kepada aku sebagai Rasul. Maka kisah-kisah dulu memaparkan bahawa seruan para nabi dan para rasul adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang dibawa oleh para anbiya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti. Yang ketiga, kata ulama, nak cerita kepada kita tentang tasdiqu wa'dillahi wa'idihi at-tabshir wa tahdhir. Nak menunjukkan bahawasanya benarnya sama ada janji baik Allah atau janji buruk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita gembira ataupun berita buruk. Bagaimana dibinasakan umat-umat yang terdahulu. Hatta pada zaman Nabi berlakunya peperangan Badar. Bagaimana dibinasakan mereka-mereka yang memusuhi Nabi SAW. Umat-umat dulu, kaum Nabi Allah Lut alaihi salam dibinasakan. Kesan dia kita boleh tengok pada hari ini. Akibat derhaka kepada perintah Allah, derhaka kepada perintah Rasul, Allah binasakan mereka. Kan? Negeri Sadom dibinasakan oleh Allah. Malaikat mari angkat atas ke bawah, bawah ke atas. Ditimpa dengan hujan batu daripada neraka sampai hari ini. Kesan tu kita boleh tengok. Mana bila Allah berjanji dengan satu perkara, sama ada janji itu janji baik ataupun janji itu janji buruk, maka janjinya itu pasti akan berlaku. Ni di antara benda yang kita boleh dapat pengajaran bila kita baca ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Kemudian kata ulama, di antaranya untuk menghiburkan hati Nabi dan beri semangat motivasi kepada Nabi.
Wahai Muhammad, kalau kamu berasa duka cita, berasa sedih dengan sebab dakwah kamu tidak diterima oleh masyarakat, oleh umat kamu, nabi-nabi yang terdahulu yang Allah ceritakan, lebih-lebih lagi yang digelar dengan gelaran ulul azmi, mereka menerima tentangan daripada kaum mereka lebih dahsyat. Bahkan mereka berdakwah, tapi hak beriman tu hanya segelitir kecil sahaja yang menerima dakwah mereka. Maka cerita tadi ini menjadi motivasi kepada Nabi SAW. Sama juga motivasi kepada kita. Kan? Contohlah kita kata bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakan bagi aku zuriat keturunan anak-anak yang saleh. Dalam tafsir sebut doa bukan 10 tahun, 30-40 tahun berdoa pada Allah minta zuriat anak saleh ni. Sebelum dapat Nabi Allah Ismail alaihissalam, tu Nabi Ibrahim Khalilullah. Lepas berdoa umur Nabi Ibrahim ni, sebahagian tafsir kata umur dah cecah 90 dah. 80-90 tahun dah umur Nabi Ibrahim, barulah Allah kurniakan fabasyarnahu bighulamin halim, barulah Allah hantar khabar gembira Nabi Ibrahim akan dapat anak yang penyantun Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ada di kalangan kita yang Allah beri kahwin dapat anak laki-laki, anak perempuan. Ada di kalangan kita yang Allah uji kahwin lama tapi tak dapat anak. Nak tengok kita setakat mana kita duk mengharap, minta, merayu, merintih kepada dia. Minta jangan putus asa. Walaupun tak dapat, sampai mati pun tak dapat, tapi yakinlah Allah bagi juga kat kita. Sebab ulama sebut kadang-kadang doa kita ni kita tak sedap Allah perkenankan doa kita ni dalam berbagai cara. Yang pertama, kadang-kadang kita minta yang tu, Allah bagi yang tu. Minta anak, Allah bagi anak. Minta anak laki-laki, Allah bagi anak laki-laki. Minta anak perempuan, Allah bagi anak perempuan. Kadang-kadang kita minta yang tu, Allah bagi yang lain. Minta anak, Allah tak bagi anak. Allah bagi hak lain. Allah bagi walaupun tak ada anak, rumah tangga bahagia, hidup tenang, rezeki murah, boleh buat amal ibadah, tiap-tiap tahun pergi umrah, haji pun boleh 2-3 kali, dah duit banyak, bela anak pun tak ada, rezeki. Jadi Allah bagi dalam bentuk lain, sihat tubuh badan. Kan, duk minta anak. Allah tahu apa yang lebih baik untuk kita. Kadang-kadang kita minta lah, Allah tak bagilah. Nikah setahun tak dapat anak, berdoa lah, tak dapat. Ada orang menikah sampai 17-18 tahun baru dapat anak. Berdoa tapi nak dapat perkenan daripada Allah setelah berdoa hampir 17, 18, 19, 20 tahun pun ada. Kan? Kadang-kadang kita berdoa lah, Allah bagilah. Berdoa lah, Allah bagilah. Kadang-kadang kita berdoa lah tapi Allah tak bagilah. Allah tangguh perkenan permintaan kita. Kadang-kadang berdoa hari ni kita tak dapat, Allah beri pada anak kita, Allah beri pada cucu kita. Kadang-kadang berdoa di dunia, Allah simpan, Allah tangguh, Allah beri di akhirat. Apa yang penting adalah kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah janji ud'uni astajib lakum. Doa ke aku, percaya aku mustajabkan doa kamu. Maka ni di antara bila kita baca Quran, kita faham kisah, kita tahu asbabun nuzul dan sebagainya, kita tengok dia menjadi motivasi dan juga menjadi orang kata apa, nak cucuk semangat kita supaya kita ni pokok balik dengan keadaan kita syukur pada Allah. Kalau aku sakit, diuji dengan kesakitan Nabi Allah Ayyub alaihissalam, bagaimana ujian yang menimpa ke atas dia. Kalau diuji dengan kadang-kadang bagaimana Nabi dulu pun, Nabi Allah Lut mendapat isteri yang derhaka kepada dia dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu Allah paparkan dalam Al-Quran supaya kita baca dan kita faham dan kita jadikan sebagai suatu motivasi dalam kehidupan kita. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, banyak lagi lah disebut oleh para ulama tentang manfaat, tentang apa ni, kemukjizatan Al-Quran
dari sudut kenapakah salah satu daripada isi kandungan Al-Quran itu datang dalam bentuk kisah ataupun akhbar, cerita-cerita umat-umat yang terdahulu. Jadi nak cucuk semangat tuan-tuan, Ramadan kita baca Quran, bukan setakat baca, tapi kita nak lebih daripada tu, kita tadabbur, cuba fahami apa yang kita baca. Kerana apa yang kita faham itulah yang akan membentuk hati dan peribadi kita untuk menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada petang ini memberi manfaat pada kita bersama insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.